Pastikan semua orang dah buka nota iaitu algoritma linear search. Okey, untuk pembelajaran hari ini, okey, kalau boleh, kalau you ada kertas ataupun buku nota yang rasa boleh diconteng ataupun ditulis, okey, boleh bersedia sebab hari ini ada sedikit sukarlah. Okey, kerana kita akan menekankan juga langkah-langkah untuk membuat linear search. Okey, so saya revisekan balik linear search yang dipelajari yang kita belajar hari itu. Linear search bermaksud kita mencari suatu item secara linear. Bermaksud secara linear tu kita akan bermula dengan item pertama sehingga habis. Okey, sekiranya item tersebut ada di dalam senarai tersebut, bermaksud item tersebut akan dijumpa. Sekiranya item tersebut tidak dijumpa, bermaksud item carian tidak ditemui. Sebentar kejap. Uh, kalau you dengar suara lain tu tolong ignorekan buat masa ni. Kejap. Allahu Akbar awak ni. Okey. So hari ni kita akan belajar. Hari ni kalau boleh, kalau you rasa you tak faham, terus onkan you punya mic sebab saya tak boleh onkan mic you all. Okey, kalau tak faham, astagfirullah. Kalau tak faham terus tanya sebab hari ni memang agak sukarlah. Sebenarnya yang ini better kita belajar secara memang kena ada papan putih. Okey. Alright. So bila ada papan putih tu lagi senang untuk kita faham. Okey. So kita teruskan dengan tajuk hari ini. Okey, pastikan semua ada slide ataupun dah salin nota yang diberi. Awak ni tak maulah. Okey. Right. So ini adalah kita akan imbas sedikitlah. Okey. Di mana algoritma merupakan satu set langkah untuk menyelesaikan masalah. Okey, di mana algoritma ni terdapat dalam aktiviti harian. Okey, tak kira memasak, basuh pakaian. Okey, sekejap je. Awak baca dulu sekejap Abang, baby nangis. Okey, minta maaf inilah dia kalau kerja pembelajaran kita di rumah. Okey. So semua okey tak? Sebab saya tak boleh tengok you all dekat chatting ni. Okey, boleh faham Okey, kita teruskan. Okey, so algoritma terdapat dalam apa bentuk keadaan, even memasak. Okey, macam kenapa saya kata memasak? Okey, sebelum apa-apa kita memasak, kita kena tahu apa yang kita nak masak dan apa bahan, semuanya perlu ada langkah-langkah. Okey, contoh seterusnya basuh pakaian. Okey, kalau basuh pakaian pun awak tak boleh terus basuh, awak kena tahu juga step cara untuk basuh pakaian, sama ada basuh menggunakan tangan ataupun mesin basuh. Setiap perkara mempunyai algoritma tertentu. Okey, sekiranya algoritma tidak disusun dengan betul, maka output tidak akan dapat dengan betul. Okey, dan pastikan sekiranya soalan bertanya kepada awak algoritma, bagaimana untuk menulis algoritma, terdapat dua kaedah iaitu pseudocode dan juga carta alih. Okey. So penting untuk tahu langkah penyelesaian perlu jelas dan mudah difahami. Okey. Seperti yang saya kaitkan dengan chapter 1 mudah difahami bermaksud dalam bentuk dokumentasi luaran, dokumentasi dalaman, apabila orang lain baca you punya koding, atur cara, langkah-langkah, mereka mudah untuk memahami perkara, sesuatu algoritma ataupun atur cara. Okey, dan sekiranya langkah awak mudah difahami, maka sekiranya terdapat ralat, okey, mudah untuk diselesaikannya apabila mendapati output tersebut tidak betul ataupun tidak seperti yang dikehendaki.
Okey, bagaimana nak menulis sudokod dan melukis carta alih bagi linear search? Sebenarnya yang ini awak boleh lihat pada you punya buku teks, semuanya ada. Semua saya ambil contoh semuanya daripada buku teks. So, siapa yang tak boleh print memang kena ambil masa untuk salin nota dulu ya. Okey, semua ni contoh daripada buku teks. Okey, misalnya okey, awak atur cara awak perlu membina suatu atur cara di mana perlu mencari nombor suatu nombor menggunakan senarai yang diberi iaitu 10, 82, 5, 18, 27, 15, 44, 100, 42, 99. Okey. So ingat, linear search, sekira soalan tersebut linear search, okey, nombor yang diberi ini tidak perlu disusun. Okey, apa yang awak terima, awak gunakan terus. Okey, macam kita sebagai manusia, okey, kita boleh nampak sekiranya soalan suruh awak mencari satu nombor. Contoh, okey, di mana nombor 44 di dalam senarai ini? Okey, kita terus nampak, okey, 44 berada di sini. Okey, sebab kita faham. Okey, tetapi komputer tidak memahami di mana nombor tersebut berada. Okay, so bagaimana kita nak mengarahkan komputer, adakah terdapat nombor 44 di dalam senarai ini? Itu yang kita kena bina atur cara tersebut. Okay, so komputer tak pandai seperti saya katakan kita yang membuatkan komputer pandai. Okay, alright. So langkah-langkah membina pseudocode yang pertama. Okay, awak perlu faham proses linear search dengan membina algoritma. Okey, mulakan dengan item pertama dalam senarai. Yang kedua, bandingkan item carian dengan item pertama. Sekiranya ataupun jika item carian sama dengan nilai item pertama, carian dihentikan. Namun, jika nilai item carian tidak sama dengan nilai item pertama, langkah kedua sehingga langkah keempat ini akan berulang dengan item berikut dalam senarai. Dan carian tamat apabila item carian diperoleh atau apabila semua item telah disemak. Itu maksudnya, dia dah semak semua, mungkin carian awak tidak ada dalam senarai. Dia perlu habiskanlah. Sekiranya senarai tersebut panjang, dia akan berulang sehingga habis senarai yang diberi. Okey, langkah kedua, menulis sudokod dan lukis carta alih. Okey, pemboleh ubah ataupun istilah yang you kena hafal dan kena faham untuk linear search ini adalah di tepi ni, di tepi sebelah kiri anda, ini adalah kaedah yang you kena tahu, pemboleh ubah yang you kena hafal. Okey, apa maksud L? Okey, L adalah senarai yang mengandungi item. Okey, tak kisahlah 10 ke 11 ke apa. Okey, senarai yang mengandungi item di mana nilai-nilai tersebut kalau kita perasan L0 sama dengan 10. L1 sama dengan 82 dan seterusnya. Okey, L1 di bawah ini apa kita tekankan. Okey, di bawah ini bermaksud indeks. Okey, contoh ini senarai awak. Ini adalah senarai awak. Okey, nombor indeksnya kita bukan bermula dengan indeks 1. Kita akan bermula, item pertama ni indeksnya adalah L0. Okey, indeksnya bermula 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga item tersebut habis. Okey, bermaksud sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 indeks pada senarai tersebut. Okey. Alright. Okey, bermaksud L indeks yang pertama nilainya 0, L indeksnya 1, nilainya 82 dan sehingga habis. Okey. T adalah nilai item carian. Okey, nampak di sini item yang ingin dicari kita wakilkan sebagai T. Okey, I pula mewakili kedudukan item dalam senarai L. Itu yang saya kata tu indeks tersebut. Kita bermula
dengan kosong. Okey, tak apa. Sekarang ni kalau you tak nampak lagi, tak apa. Kita akan nampak apabila kita membuat jadual pengesanan nilai nanti. Okey, manakala N adalah bilangan item dalam senarai L. Okey, sekiranya you tengok nanti, senarai ini ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 item, tetapi ada 9 sahaja indeks kerana kita bermula dengan indeks kosong. Okey. Alright, itu maksud dia. So pemboleh ubah, linear search, binary search, bubble sort dan bucket sort berbeza. Okay, ada yang sama, ada yang berbeza. So you kena kenal pasti bagaimana untuk memahami atau mengingati maksud-maksud pemboleh ubah tersebut. Okay. So ini adalah cara menulis pseudocode. Okay, siapa yang ada buku teks boleh rujuk muka surat 74. Okay, first kita mula setkan senarai L. Setkan senarai L ni, okay, so awak kena mention apa senarai yang diberi. Okay, tulis semula senarai pada soalan tersebut. Sekiranya tidak tersusun, biarkan untuk linear search. Okay, kalau dia tersusun untuk awak pun tidak apa. Linear search, biarkan apa yang kita terima, kita terus susun. Macam tu juga kalau kita pergi pasar raya. Okay, kita cari barang. Okay, contoh macam saya katalah, you mungkin masuk kedai game yang you suka. Tapi spesifik you cari game, mungkin game Pokemon. Okay. Adakah awak susun kat kedai tu? Awak pergi kedai tu, awak susun dulu? Tidak. So, awak kena cari satu persatu di mana game Pokemon tersebut berada. Itu maksudnya lah. Itu bermaksud linear search. Apa yang telah ada, kita lihat satu persatu daripada awal. Okay, kemudian isytiharkan pemboleh ubah I and T. Okay, I tadi adalah indeks. N bilangan item, T, apa itu T? Pemboleh ubah item carian. Okey, kita tak perlu tulis di sini. Okey, kita terus saja tulis isytihar pemboleh ubah I, N dan juga T. Okey, kemudian setkan N sama dengan kosong. Ini tengok berapa bilangan item dalam senarai yang anda dapat. Okey, misalnya sini ada 10 item dalam senarai. So tulis N sama dengan 10. I, setkan I sama dengan kosong kerana kita bermula daripada item pertama, indeksnya kosong. Sebab tu I sama dengan kosong. Masukkan nilai carian T, apa nilai carian kita? Okey, alright. Jika I lebih kecil daripada N. Okey. Alright, for I, untuk I lebih kecil daripada N, bermaksud indeks lebih kecil tak daripada nilai item. Jika L indeks sama tak dengan nilai item, dia akan papar item ada dalam senarai. Okey, yang ini kalau you baca memang pening. Okey, cuma saya nak tekankan sekiranya soalan minta awak cari sesuatu item, apa yang dipapar? Maksudnya papar item ada dalam senarai. Papar item tiada dalam senarai. Kalau item tersebut ada ataupun tidak ada, awak kena lihat bagaimana jawapan yang perlu awak tulis. Perlu mengikut ini. Kalau sini semua huruf besar, jawapan awak pun perlu huruf besar sekiranya item tersebut ada. Sekiranya tak ada, kena ikut mesej kat sini. Bagaimana paparannya sekira item tersebut tidak ada. Ini nampak. Kalau semua huruf besar awak kena ikut. Sekiranya awak tidak ikut, walaupun satu huruf boleh salah. Itu PT3 Alright, so tolong hati-hati dalam menjawab soalan. Apakah outputnya? Itu biasa soalan akan tanya ke awak. Apakah output sekiranya T sama dengan berapa? Okay? So awak kena hati-hati tengok bahagian paparan tu, papar. Okay, so yang ini adalah carta alih linear search. Okay, kalau awak tengok kat sini ada salah. Sepatutnya item tidak ada dalam senarai. Okay, saya lupa betulkan di sini. Okay, right. Okay, ini yang paling penting untuk pelajar yang mungkin sukar memahami pseudocode dan juga carta alih. Okay, alright. Okay, semua tengok ini kita panggil jadual pengesanan nilai. Jadual ini juga sekiranya soalan minta awak
diberi sudukut ataupun carta alih untuk mengetahui sama ada terdapat ralat ataupun tidak pada sudukut dan juga carta alih, awak boleh gunakan jadual pengesanan nilai ini. Okey, ini kita panggil jadual pengesanan nilai. Sorry. Bermaksud kita boleh semak satu persatu. Okey? Alright. Okey. So soalan minta kita cari apa tadi? Okey, carian suatu nombor menggunakan senarai. Okey. So ini dia tak mention kita perlu cari apa. Item dalam senarai. Okey, okey. Nampak. Okey, soalan minta kita mencari nombor 5. Semua okey tak? Alamak, kesian saya. Kalau you all nak buka mic pun tak apa sebab yang ini sukar untuk saya tengok pada bahagian chatting ni. Okey, kalau you nak on mic, untuk perwakilan tak boleh sebab memang itu yang diberi. Okey? Macam sudukut yang biasa. Yes, memang macam sudukut yang biasa. Cuma linear search ni untuk tajuk bab 3 ni kita kena follow seperti yang diajar. Okey, sebab dia satu persatu, dia sedikit rumit. Walaupun kita rasa macam mudah, namun dia punya penulisan sudukut carta alih sedikit rumit. Okey, perwakilan memang kena gunakan perwakilan yang diberi. Okey? Auntie, cakap tu. Pergi basuh tangan. Ambil tisu anti-bag dekat meja depan. Dekat meja putih. Cakap dengan ayah nak tisu anti-bag. Basuh tangan lepas tu tau. Okay, sorry ganggu kejap. Okay. Alright, so kalau tak faham terus je turn on mic awak. Okay. Sebab saya susah nak tengok satu-satu. Okay. Alright. So di sini, okay, saya cuba padam kita buat daripada satu persatu. Ya Allah. Okay. Right. So saya besarkan. Okay. Supaya senang awak nampak dan lebih faham lah. Okay, sebab tu saya kata hari ni memang ada ambil masa sedikit kerana nak bagi faham tu agak sukar. Okay, so saya highlightkan terus di mana kita perlu mencari nombor 5. Okay. Okay. Right. Okay. Alright. So ini kita panggil jadual pengesanan nilai. Okay. Kalau boleh kita letak setiap kolom dengan pemboleh ubah yang kita boleh nampak untuk kita kenal pasti. Okay. Kalau you tengok kat sini, setkan N sama dengan berapa, setkan I sama dengan 0, masukkan carian. Kita gunakan jika apa semua ni diletak pada jadual pengesanan nilai. Okay, tak apa. Nanti kita buat bersama-sama di bawah tersebut. Okay. I. Okay. Ingat I. Kita mulakan. Sebab tadi dalam jadual mention I bermula dengan 0. Okay. Alright. So, di sini kita letak I-nya adalah 0. And berapa bilangan item dalam senarai? So, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so N adalah 10. P, soalan minta cari apa? 5. Okay, 5. Ingat soalan minta kita cari nombor 5. Okay, dan kita lihat I lebih kecil tak daripada N? 0. Nampak sebab I tahu 0 lebih kecil tak daripada 10. Okay. Alright. So kita tengok sekiranya I lebih kecil daripada N, di mana dia kena pergi? Okay, sekejap saya ambil buku teks sekejap Okay. Kalau you tengok I lebih kecil tak daripada N. Sekiranya
kita akan define dia di sini pula. Li, kita akan pergi di sini. Okay, so saya buat arrow So this one. Susah tu lah pula pakai. Okay, tak apalah saya delete. Okay, sekiranya ya, dia akan pergi di sini. Okay, list, dalam list indeksnya kosong. Apa nombornya? Sebab kita bermula di sini tau. Okay, saya tulis di atas. Okay, kita mulakan dengan indeks kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sekejap. Okey. Ini adalah untuk, atas ni adalah untuk nombor indeks. So jangan keliru, bawah tu adalah nombor yang diberi, atas ni adalah nombor indeks. Okey. Pada list ini, indeks kosong. Apa nombor dia? 10 kan? Okey, 10 sama tak dengan nilai carian 5? Tidak. Sekiranya tidak, tengok balik carta alih ataupun ini. Okey, sekiranya tidak, nilai indeks tersebut, di sini nampak nilai indeks tersebut yang sedia ada, tambahkan 1. So, dia akan pergi ke sini. 0 tambah 1 sama dengan 1. Okey. 0 tambah 1 sama dengan 1. So, indeks yang baru akan jadi 1. So, dia akan ulang balik. Nampak ini dia akan ulang balik di sini. Okey. Alright. So, N masih sama, iaitu 10. Kita tetap nak cari 5. Okey, so indeks yang baru adalah 1. Okey. So, 1 lebih kecil tak daripada 10. Ya, sekiranya ya, lihat. Pada senarai ini, indeks 1. Okey, nilainya adalah 82. 82 sama tak nilai dengan 5 yang ingin kita cari? Tidak. Sekiranya tidak, maka indeks yang latest di sini 1 perlu tambahkan dengan 1 bersamaan dengan 2. So, indeks yang baru adalah 2. Dia akan ulang lagi. Okey. N tetap sama. Okey, tak ada hilang apa-apa. Tetap nak cari 5. Kemudian 2 lebih kecil tak daripada 10. Ya. Maka tengok. Pada senarai ini indeks 2 adalah 5. 5 sama tak dengan 5? Sama kan? Okey, sekiranya ya, dia akan papar item ada dalam senarai. Okey? Itu caranya. Bermaksud kita kena buat satu per satu. Okey? Boleh tak? Sebab komputer tak faham. Ini adalah cara bagaimana kita nak bagi komputer bekerja untuk memahami, untuk kenal pasti di mana carian yang berada. Seperti juga macam saya kata tadilah. Okay, your mom ke, your parent ke, okay, your mom nak cari barang, even sayur sekalipun, sayur yang ada sayur hijau. Semua sayur yang tempat dia pergi warna hijau. Dia nak cari sawi. So, dia kena tengok satu per satu. Okay, first, okay, bukan sawi. First sayur bayam tapi nak cari sayur sawi. Okay, pergi tengok yang kedua. Bukan juga. Pergi yang ketiga. Itu caranya. Tapi kita manusia sebab kita boleh kita ada akal. So, kita senang fikir. Tapi bagaimana nak bagi komputer fikir. Alright, so this one. Okay. Sekarang ni kenal pasti pemboleh ubah ini. Alright. So L tadi saya cakap apa? Senarai, betul? Okay, bila senarai, so awak tulis semulalah. Senarainya adalah apa? Apa senarai nombor yang ini? Bermaksud awak tulis semula L ini. L0 sama dengan berapa, L1 semua apa. Okey. Rujuk pada bahagian
Ini. Okey, L adalah senarai. Awak lihat saja senarai tersebut, awak tulis balik L. Okey, L tulis balik semula yang ini. Macam ni you nampak ini disusun. Tak apa, jangan risau kalau dah disusun. Tak susun pun biarkan saja. Itu adalah linear search. Sama ada dah susun ke tak susun, apa yang dapat terus buat. Okey, so untuk yang ini nanti you cuba lengkapkan. Okey. Ini tolong cuba buat, setkan senarai L. L tulis balik iaitu 1,3,7,9,11. Tapi pastikan perlu ada this one, bracket. Okay, apabila menulis pseudocode perlu ada bracket sama ada seperti buku teks awak. Sama buku teks sama juga perlu bentuk bracket seperti ini. N, berapa bilangan item dalam senarai? Okey, N untuk yang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey. I, apakah I? Okey, tengok balik yang atas tadi. I apa? Pemboleh ubah. Okey. Alright, tulislah I adalah pemboleh ubah. T, apa yang nak cari? 7. So, tulis 7 di sini. Okey, ini. Cuba lengkapkan. Yang ini awak nak tulis apa? Papar apa dalam carta alih. So, awak boleh lihatlah carta alih dah ada yang ini. So, bermaksud item tiada dalam senarai. Ada soalan saya letak tidak ada. So, tolong hati-hati. Okey. Ini. Ini yang saya nak awak buat. Okey. Yang ini tak apa. Awak cuba buat nanti. Cuma sekarang ni semua kalau tengok latihan yang saya dah beri. Okey. Sebelum kita pergi latihan. Boleh faham tak yang jadual pengesanan nilai algoritma untuk linear search? Sebab linear search ni memang agak sukar. Mitiran okey? Okey, tak. Kalau tak faham, memang linear search ni agak sukar. So, sekarang, sebab kita ada lebih kurang lagi setengah jam, tak boleh. Okey, Sky, kat mana yang tak faham? Sebab memang dia ada ambil masa jugalah untuk tu. Itulah lagi mudah pakai whiteboard. Tapi even saya guna yang ini sekalipun, okey, dia tak ada conteng-conteng. Conteng-conteng tu susah sebab saya punya pen tu dah habis. Dah habis semua. Okey, tak apa macam ni. Saya screenshot jap. Okey, sekejap saya cari snapping tu. Awak tunggu kejap Siapa yang ada masalah terus tulis dekat chatting. Tak apa, nanti saya baca. Repeat ya. Apa lagi ya? Okey, tak apa kita buat yang ni Alright, kita buat yang ini. Okey, untuk yang ini, semua buku yang ini semua ada dalam nota masing-masing. Okey. Yang ini tolong buka kejap. Okey, siapa yang boleh jawab bagi tahu saja ataupun kalau you rasa nak tulis kat sini sekejap. Saya tu dulu. Saya besarkan sikit. Okey, kejap. Okey, semua boleh nampak ni Okey. Sekejap.
Okay. Alright, untuk soalan ini diminta awak perlu cari nombor 7 dalam senarai I. Okay, kita buat sama-sama Okay, right. Kita buat sama-sama. Okay. Langkah 1, kenal pasti pemboleh ubah dahulu. Apabila dapat soalan untuk linear search, kita kena kenal pasti pemboleh ubah iaitu LTIN. So, tolong hafal LTIN tu apa. Okay. L, senarai. Ingat, L adalah senarai. Okay, apa senarainya? Ambil balik di sini. Okay, bagaimana nak tulis? So, right. Awak buat bracket yang ini. Tulis semula 1, 3, 7, 9, 11. Tutup bracket. L adalah senarai. Okay, tulis saja semula senarai yang diterima pada soalan. Okay, so I. Okay, sorry, T. Apa itu T? T adalah item yang dicari, yang ingin dicari. Awak lihat soalan. Soalan suruh cari apa? Nombor 7. So, awak terus tulis jawapannya 7. 7. Okay. So, soalan minta awak cari nombor 7. So, tulis balik sahaja 7. T adalah item yang ingin dicari iaitu 7. Okay. Kemudian I. I adalah index. Index ni tak bermaksud macam ni pelajar-pelajar. Awak tak perlu buat macam ni seperti mana exam. Cuma saya nak bagi awak faham. Okay, better kenal pasti dahululah pemboleh ubah. I adalah index. Okay, so awak tulis sajalah. Index pada kedudukan item. Macam tu saja. Supaya awak tahulah, okay, I adalah index. Saya kena tahulah index pada kedudukan item tersebut. Okay, N. Apa itu N? N adalah bilangan item dalam senarai. Okay. So, item awak kira 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 item dalam senarai ini. So, awak dah kenal pastilah pemboleh-pemboleh ubah di dalam linear search. Okay? PT3 tak ada pun awak kena tulis langkah 1 apa dia. Tetapi, so awak ini adalah langkah supaya awak boleh conteng bersedia sebelum kita menulis pseudocode. Okay. Dah kenal pasti keempat-empat pemboleh ubah ini. Kita teruskan dengan buat pseudocode. Okey, di mana first adalah mula dan kita perlukan set senarai L. So, apa dia set senarai L? Awak tulislah balik yang tadi yang kita dah kenal pasti tu, iaitu 1, 3, 7, 9 dan 11. Okey, so ini adalah jawapannya. Okey, 1, 3, 7, 9 dan 11. Kemudian isytiharkan pemboleh ubah. Ini tetap sama, tak berubah. Okey, ini memang langkah-langkahnya. Itu yang untuk linear search, bubble sort ke apa, awak kena tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sama. Yang berbeza senarai, bilangan item dalam senarai, indeks kita akan mulakan dengan kosong. Melainkan soalan tersebut ubah. Dia tak nak mula dengan kosong, dia nak mula dengan 1. Boleh. Tetapi sekiranya tak ada apa-apa, memang wajib kita perlu mulakan dengan kosong. Okey, setkan N. N, apa dia N? Bilangan item dalam senarai. Tulis 5. Ini perlu tulis. Ini ikut soalan. Okey. I, bermula. Kita kena mulakan dengan kosong. Okey. So, tulis di sini. Kosong. Okay. Alright. T. Soalan minta cari apa? Tulis juga. Okay. T bersamaan dengan 7. Soalan minta kita cari 7. Kita dah boleh nampak 7 tu berada di mana. Tetapi komputer tak tahu.
So, masukkan nilai syariah T. Okey, seterusnya, for I, alright, sekiranya I lebih kecil daripada N dan jika L mengikut I, indeks tersebut sama tak dengan nilai syariah kita. So, awak boleh mention lah awak nak tulis apa. Okey, sekiranya ada pada sudokod ataupun carta alih, awak kena ikut. Macam ini. Sudokodnya, pada carta alih, papar item ada dalam senarai. So, awak kena ikut ayat dia. Okay. Kena ikut. Kalau salah satu dah beri, awak kena follow. Kalau tak diberi, awak boleh buat ayat awak sendiri. Item ada dalam senarai. Okay. Mesti ada filosofi ni. Pembuka dan penutup kata ni. Perlu ada. Okay. Langkau ke tamat. Jika tidak, ini tetap sama, tak berubah. Okay. Sebab dia nak cari satu persatu. Sebab tu perlu tambahkan satu. Bermaksud, selepas list pertama, dia akan pergi ke list kedua. Macam mana nak pergi ke list dua? Bermaksud tambah satu. Nak daripada list kedua, nak pergi ke list ketiga. Bagaimana? Tambah lagi satu. Itu sebab pengiraannya adalah I sama dengan I yang baru bersamaan dengan I yang lama tambahkan dengan satu. Okay, tamat jika nilai indeks tersebut lebih besar dan sama dengan N, maksudnya bilangan item, apa paparannya? Di carta alih dia kata papar item tiada dalam senarai. So kat sini jawapan pun kenalah ikut item tiada dalam senarai. Kena ikut kalau dah ada salah satu macam saya kata. Memang tajuk hari ni sedikit sukar lah. Okey. Okey. Item tiada dalam senarai. Okey. Sama juga ni. Ni awak masukkanlah. Ikut je. Carta alih yang kita belajar tadi. Perlu ada apa? Setkan senarai L. Sebab L di sini dengan L yang ini berbeza. So awak isikan tempat kosong ini nanti. Kemudian yang ini semua sama. Yang berbeza pada ruangan ini sebab L senarai berbeza. N pun berbeza. I tetap sama iaitu sama dengan kosong. Yang lain sama saja kecuali sekiranya awak ingin tukar pada bahagian paparan tersebut. Ini adalah jadual pengesanan nilai. Okey. So saya tulis balik L yang ini. Okey, L ini saya tulis balik. Saya ikut sini lah. Saya copy, saya pastekan sini. Okey, L yang ini adalah 1, 3, 7, 9 dan 11. Okey. Ini adalah senarai yang diberi. Okey, bagaimana untuk mengenal pasti indeksnya? Okey, so awak boleh tulis pada bahagian atas. Atas ni awak tulislah. Okey. Okey, first kita kena mulakan dengan nilai indeks kosong. So tulis kosong. Kosong adalah untuk nombor 1. Indeks 1 untuk nilainya 3. Indeks 2 nilainya 7. Indeks 3 nilainya 9. Indeks 4 untuk nilai 11. Okey, biarkan macam ni. Tak perlu ada bracket ke apa, tak perlu. Okey. Alright. Okey. So, ingat pada bahagian ini kita dah setkan. Setkan I sama dengan kosong. So, I adalah kosong. N, ada berapa item di sini? 5. Kita ingin cari 7. Okey, semak. Saya besarkanlah sikit. Okey. I yang ni tengok I yang ni sebab kita perlu berdasarkan ini. Kosong lebih kecil tak daripada 5? Okey. Ya, sekiranya ya, dia akan pergi ke sini. Okey, L.
List indeksnya kosong. Okey, tengok pada list tapi indeksnya kosong. Apa nilainya? 1. 1 sama tak dengan nilai yang ingin kita cari iaitu 7? Tidak. Sekiranya tidak, dia akan pergi ke sini. Okey. Kalau macam sebab kita pakai komputer, biasanya saya lebih suka lukis anak panah di atas ini. Itu saya kata macam ni. Macam ni. Okey. Sekejap saya tebalkan. Memang merah. Okey, nampak? Tapi kenapa tak tajam? Sekejap ya. Dia punya hujung tak tajam. Okey, kalau yang Google Slide ni saya tak pandai sangat lah. Okey, tapi okey kalau ya, awak pakai warna merah. Kalau tidak, awak buat macam tu. Okey, awak boleh conteng kat atas tu. Kalau ya, awak tulis ya di sini. Kalau tidak, daripada anak panah ni pergi ke mana? Okey? Right, contoh yang ini ya sebab kosong lebih kecil daripada 5. Ya. Sekiranya tidak, awak pakailah anak panah kuning ke, okey? Kalau tidak, dia pergi ke mana? Lihat sekiranya tidak, dia akan pergi I lebih besar tak dan sama dengan N. So, kena pergi ke paparan item tiada dalam senarai. So, dia terus pergi ke output. Okay, so saya buat kat sini. Sekejap ya. So, saya ubah warna kuning. Macam tu je lah. Kalau you nak conteng. Kalau kat sekolah pun memang saya suka conteng-conteng macam ni. Okay. Kalau kuning bermaksud tidak, merah ya. Okay, kalau tidak, daripada sini pergi ke mana? Contoh, 1 sama dengan 1 sama tak dengan nilai 7? Tidak sama. Okay, so kita ambil lah warna kuning sebab tidak. So, dia akan pergi ke sini. Okay. Alright. Tidak. Okay. So, disebabkan tidak nilainya tak sama di sini, nilai yang sedia ada adalah kosong. So, kosong tambah 1. Indeks yang baru adalah 1. Okay, so dia akan pergi ke bawah 1. Sebab dia akan berulang sehingga item tu dijumpai ataupun tidak sehingga senarai tamat. Okay. N tetap sama, T kita nak cari 7. Okay. I yang baru, kita tengok I yang latest ni, yang kita dah conteng ni, yang kita dah tulis ni. Okay. 1 lebih kecil tak daripada 5. Ya. Okay, tengok ya. So, line merah. Dia akan pergi ke sini. L, pada list indeksnya 1. Apa nilainya? 3. Okay. 3 sama tak dengan 7? Tidak. Disebabkan tidak, tengok line kuning. Okay. Alright. So, dia akan ambil nilai indeks yang latest di sini, iaitu 1. Tambah 1. Indeks yang baru adalah 2. So, bawah ni pergi 2. Okay. N tetap sama, T tetap sama. Okay. I yang baru adalah 2. Sebab di sini 2 lebih kecil tak daripada 5? Ya. Okay, so tengok line merah. Okay. Pada list indeksnya 2, nilainya adalah 7. 7 sama tak dengan 7? Sama. So awak tengok, kalau sama dia pergi ke mana? Ya. Dia akan pergi ke output iaitu awak buatlah anak panah merah. So daripada sini disebabkan dia dah jumpa. Disebabkan jumpa, ia adalah anak panah merah kan? Okey. Saya buat merah. Tebal sikit. Okey, sebabkan dia dah jumpa, dia akan terus pergi ke output. Disebabkan ada, tengok balik. Dia tulis kena ada paparan apa. Tulis. Item ada dalam senarai. Dia dah ada outputnya lah. Okey.
Alright, namun bagaimana kalau langsung tak ada? So awak kena buat sehingga selesai. So jadual ni, okay, jadual ni akan jadi lebih panjang sampai habis. Kalau langsung tak ada, okay, misalnya nak cari nombor 5. Nombor 5 tak ada dalam senarai. Tapi komputer tak tahu, so awak kena habis. Buat sampai habis. Okay, boleh faham tak? Untuk yang ini. Saya risau yang ini susah nak faham. Yang lain boleh faham tak? Sebab saya tak tengok lagi ruangan chatting tu. Okey tak? Alamak ramainya. Cikgu saya join lambat hari ni. Oh ya ke? Kalau rewind balik kat sekolah saya faham sikit je. Ada ujian pertengahan. Ya, Harish akan ada ujian pertengahan. Tapi tak pasti lagi. Ada rekod. Saya memang akan rekod. So cuma ambil masa sebab ada lagi 2 video saya tak upload. Iaitu satu untuk cikgu sekolah. Satu lagi untuk kelas kita. Tak boleh jadi lebih daripada nombor. Boleh. Okey. Macam ni. Alright. Kita buat kalau tak ada nombor Alright. So saya tambah slide. Okey. Yang ini saya copy, saya duplicate kan. Okey. Misalnya yang ini. Kita nak cari nilainya 5. Okey. Kita cari nombor yang tak ada. Iaitu 5. Okey. Tak apa hari ni. Saya tahu memang ambil masa untuk yang ini. Saya akan ulang. Sebab tu saya kata saya kena juga buat kelas dengan you all. Okay, sebab tajuk chapter 3 ada agak sukar. Okay, cuma saya kecilkan sedikit lah. Sebab list ni akan jadi panjang sangat. Ada kelas kan? Saya tahu ada beberapa orang yang akan ada kelas lepas ni. Okay. Right Okay, contoh kita nak cari nombor 5. Okay, semua tengok. Ini kita tahu. Kita dah boleh nampak nombor 5 tidak ada dalam senarai. Tapi komputer tak tahu. Okay, komputer tak tahu sekarang ni. Alright. Okay. Tapi pastikan. Okay, I lebih kecil daripada N. Okay, sekiranya tidak. Sekejap saya tambahkan lagi satu kolom di sini. Insert kolom right. Okay, I lebih besar. Sorry. I lebih besar tak dan sama dengan N. Okay. So, saya kecilkan di sinilah. Alright, yang ni bukan tak boleh. Saya risau nanti nak terang balik. Boleh nantilah. Tapi kita tak tahu bila sekolah kita akan mula. Itu yang saya risau. Okay. So, saya padam semua Right. Nak bagi awak nampak ni. Okay. Kita mulakan dengan yang ini dulu. Okay. Okay. Ni. Ya. Ya dia akan pergi ke L ini. Ini. Tu saya kata. Awak tengok kuning adalah tidak. Merah adalah ya. Okay. So, kita buat satu persatu. So, don't worry. Okay. Alright. Aduh, send awak you all ni. Okay, so kita mulakan. Index kena mulakan dengan kosong. N sama. Item nak cari adalah 5. Okay, boleh nampak 5 tidak ada sebenarnya. Okay. Kosong lebih kecil tak daripada 5 ni? Ya. Kalau ya, dia pergi mana? Dia akan kenal pastilah sama ada list tersebut macam mana kan? Okay. Alright. So list index kosong. Nombornya 1. 1 sama tak dengan nilai 5? Tidak. Sekiranya tidak, nilai indeks tersebut perlu ditambah. Okay, so 0 tambah 1 sama dengan 1. Tak ada output. Okay, so kita pergi ke line seterusnya. Okay, indeks yang baru, tengok di sini. Okay, tengok di sini. Yang saya boldkan ini, saya tukar warna lah supaya awak nampak, iaitu biru. Okay. Okay, so indeks yang baru adalah 1.
Okey. Indeks yang baru adalah 1. Okey. Okey, N tetap sama 5. Kita nak cari 5. Okey, indeks baru 1. Tengok yang ini indeks yang baru ni. Okey. 1 lebih kecil tak daripada 5. Ya, tengok di mana perginya anak panahnya. Okey, perlu kenal pasti. Pada list indeksnya 1, nilai item adalah 3. 3 sama tak dengan nilai 5? Tidak. So nilai indeks perlu ditambah. Okey, so 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, so nilai indeks yang baru adalah 2. Okey. Right. Okey, so kena pergi carilah. Okey, sebab komputer tak jumpa lagi ni. Okey, nilai indeks yang baru adalah 2. And cari N, bilangan item tetap sama ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap nak cari nombor yang sama, 5. Okey, indeks yang baru di sini. Lihat di sini. Okey, 2 lebih kecil tak daripada 5? Ya. Okey, lihat. Pada list indeksnya 2, iaitu 7. 7 sama tak dengan nilai 5? Tidak. So nilai perlu ditambah lagi. 2 tambah 1 sama dengan 3. Okey. Okey tak you all? Saya tak tengok lagi you all punya soalan, tak apa, saya terang dulu. Okey. Right. So teruskan lagi ni, tak jumpa lagi nombor ni Okey, indeks yang baru adalah 3. And sama, nak cari nombor 5. 3 lebih kecil tak daripada 5? Ya, masih lagi kecil. Okey, tengok list indeksnya 3. Okey. Apa nilainya? 9. 9 sama tak dengan 5? Tidak. Tambah lagi indeks tersebut. Okey. 4. Okey, teruskan lagi ni. Okey. 4. Sama, ni pun sama. Okey, 4 lebih kecil tak daripada 5? Ya juga. Pada list indeks yang 4 nilainya adalah 11. 11 sama tak dengan 5? Tidak. Tambah lagi. Okey, nampak? You bayangkan sebab tu linear search ni tidak sesuai untuk list yang panjang. Sebab ambil masa. Okey? Sekejap, sebab ruangan saya dah terhad di bawah ini. Okey. Sekejap saya terpaksa kecilkan. Okey. So kita teruskan sebab tak jumpa lagi kan? Okey. Indeks seterusnya adalah 5. Ada bilangan item 5. T tetap nak cari 5. Okey. 5 lebih kecil tak daripada 5? Okey, awak nampak Kita tengok ni balik. Okey. I lebih kecil tak daripada N. So 5 lebih kecil tak daripada 5? Tidak, betul? Okay, ni last sebab 5. Indeks kita yang terbaru adalah 5. 5 kecil tak daripada 5? Tidak. Okey, sebab 5 nilainya sama kan dengan 5? Okey, sekiranya tidak, tengok pada ni. Dia akan pergi ke I lebih besar tak sama dengan N. Okey. Dia akan pergi ke sini juga. I lebih besar tak dan sama dengan N? 5 lebih besar dan sama dengan 5 tak? Ya, sekiranya ya, okey, dia akan pergi ke mana? Papar item tiada dalam senarai. Dia akan terus pergi ke output. So daripada sini, okey, dia akan pergi ke output. Okey, outputnya di sini. Dia akan terus pergi ke output untuk paparkan di mana item tidak ada dalam senarai. Okey. So boleh nampak tak? Okey, so dia tak akan pergi dah di sini. Di sini dia tak akan lalu dah. Dekat sini dia tak lalu dah. Okey, dia terus pergi ke output ini. Di mana dia akan terus papar item
item tiada dalam senarai. Nampak? Sebab tu saya kata, yang ini memang kena faham jadual pengesanan nilai. Memang you kena conteng. Kalau saya conteng lah macam ni pun tak apa. At least you faham kalau ya pergi ke mana, kalau tidak pergi ke mana. Okay. So, saya tahu yang ini agak sukar. Okay, ini saya tambah kat sini jadual pengesanan nilai di mana T sama dengan 5 saya letak. Okay, yang ini di mana T sama dengan 7. So, nampak perbezaannya. Ini ada dalam senarai, yang ini tidak ada. Nampak? Okay, memang you kena buat satu persatu. Inilah komputer untuk faham you punya pencarian. Kalau you nak cari data dalam komputer, ini adalah prosesnya. Tapi kita rasa komputer tu cepat kan? Sebab dia punya teknologi tu, dia punya optik semua dalam tu, dia dah tingkatkan lah supaya lebih cepat untuk difahami oleh komputer. Okay. So hari ini sampai sini dulu, tak apa. So hari Isnin, kita cuba buat latihan bersama-sama untuk linear search dahulu. Memang. Saya pun tak tahu macam mana orang boleh habis chapter 3 ni dengan cepat. Tak apa. So hari Isnin kita akan buat exercise bersama-sama. Siapa yang faham tak apa, teruskan buat exercise. Siapa yang tak ada printer, salin, tangkap gambar, hantar pada saya akan semak. Okay? So jangan risau, saya rekod tapi ambil masa sedikit lah. Okay? Sebab waktu cuti ni memang line sangat slow. Okay, ambil masa, saya akan share link pada bahagian remote learning. Okay? Alright, so sebelum awak beredar, okay, sekejap saya nak awak isi kehadiran seperti biasa. Hari tu siapa yang tak dapat login, bermaksud awak masuk Google Form tu tidak menggunakan ID MOE. Okay? Macam saya kata tadi lah, Sky, memang akan ambil masa sebab video dengan cikgu-cikgu saya ajar tu pun saya tak upload sebab 2 jam saya mengajar cikgu-cikgu untuk gunakan Google ni. Okay? So at least weekend saya akan cuba post lah. Okay? Sebab hari-hari saya ada kelas dengan you all. Okay, so tolong isi kehadiran. Pastikan isi gunakan ID MOE sebab Google Form tersebut menggunakan ID MOE. Okay, saya tahu hari ni tolak saya 37 orang yang ada. At least rekod ini saya tolong share link tersebut pada rakan-rakan. Kalau tak, you cari je YouTube channel saya lah, Maizatul, Cikgu Maizatul MOE. Semua ada di situ. Okay? Alright, so untuk hari ini itu saja. Kalau tak faham, terus private comment pada nota dan juga latihan yang diberi untuk tajuk algoritma linear search. Okay, so thank you for all. Make sure isi kehadiran. Okay, kehadiran pun saya akan bagi kepada cikgu awak. Memang ambil masa. Okay, sebab bila bekerja di rumah, ada kekangannya tersendirilah. Okay, so thank you Wong, Yong, Washindra, T, Tan, Sujan, Sky, Siddharthan, Samir, Satindra, Rashan, Richard, Rineshpal, Kwa, Prasan. Satindra dah left dah. Prasan, Nicholas, Eng, Navines, Adib ada 2 lah. Okay. Haziq, Mitren, Mitiren, Marvin, Lee Yung Yao, Lee Ying Kiat, Lekarash, Lai, Kavinash. Thank you Tis, dah left Dati. Okay, make sure isi kehadiran. Ivan, Hao, Hasanal, Harish, Chong Yang, Chan Ki Yang. Okay, so tolong isi kehadiran sebab ada cikgu takut saya terlepas pandang. Sebab saya explain. Mungkin saya tak perasan you all. Ada dalam ni. Sayang. Kalau I lebih besar, terus papar jawapan. Yes. Kalau I lebih besar dan sama dengan N, terus papar jawapan. Tetapi papar jawapan tersebut, tengok pada carta alih atau sudokod, apa paparan output yang perlu awak tulis. Kalau semua huruf besar, semua perlu huruf besar. Kalau semua huruf kecil, kena ikut. Apa perkataan dia ada kat situ, ikut je. Okay, Aziz? Sorry Aziz, baru saya terangkan. Cukup. Ya, siapa ni? Photostat apa? Photostat? Saya ada suruh photostat Tak ada.
Tak ada. Saya kata kalau siapa yang tak ada printer kena salin nota lah. Sebab saya tak nak you all paksa your parent beli printer tau. Sekarang ni kena jimat duit. Okay? Cubalah. Okay? Memang ambil. Saya ada printer. Okay. Yang ada printer tu tak apa, bagus. Yang tak ada printer tu jangan paksa tau. Parent print nota pada Google Classroom. Saya dah share semua. Latihan pun semua ada di situ ya. Alright. So thank you all. Siapa yang ada printer, print je nota. Tak perlu salin-salin. Kalau ada latihan, terus buat dalam pakai komputer. Okay. Saya kesian sikit lah yang tak ada printer tu. Tapi jangan paksa parent. Okay. Kesian you all parent kang. Okay. Thank you. Alright. Bye-bye. Thank you for joining today. Yeah, thank you Kwa, Marvin, Russian, Chan, Dineshpal, welcome. Yong, jangan lupa isi kehadiran ya Yong. Okay, bye-bye. Santri Indra masuk balik. Cikgu link kehadiran. Okay, kejap saya share sekali lagi link kehadiran mana link kehadiran? Oh ni Sekejap saya copy sekali lagi. Tengok pada ruangan chatting. Tengok tu. Sekejap. Okay, sini. Tengok paling latest tu. Kedatangan SPI tu. Okay? Okay, welcome.